Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua kepada warga USIM yang dikasihi, baik para tenaga penggerak kerja, begitu juga dengan pegawai, begitu juga dengan pelajar. Sihat, apa khabar agaknya dalam keadaan kita berada dalam musim PKP ini kan, kawalan pergerakan. So, macam mana rasanya berpuasa di rumah? Macam mana rasanya kita berada di, orang kata, di rumah je, tak bergerak ke sana sini kan? Saya sendiri sebagai penceramah pun yang selama ni sibuk hampir setiap hari ceramah di luar, akhirnya juga duduk di rumah dan dapat dapat berkomunikasi pun melalui secara maya macam ni lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dapat bersama-sama. Hari ini santai-santai je, anda semua bersama dengan saya, yang mana saya sharekan kepada anda semua. Alhamdulillah, sebenarnya apa yang kita hadapi pada hari ini adalah satu keadaan yang mana Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji kita, yang mana sebagai manusia yang reda kepada Allah SWT, kita kena belajar untuk menyingkapi dan meneliti sendiri betapa besarnya hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di sebalik ujian-ujian dan dugaan yang kita hadapi. Kita lihat pada hari ini dalam wabak COVID-19 ini menyebabkan kita tersekat pergerakan kita, yang mana ada yang terganggu dari segi kerja, ada terganggu dari segi deadline, ada terganggu dari segi sumber pendapatan, ada yang terganggu dari segi kelangsungan hidup dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya Allah Ta'ala memberikan satu gambaran kepada kita betapa Allah itu maha berkuasa. Bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala nak tarik, bila masa Allah Ta'ala tarik. Tetapi kita kena yakin satu perkara, yang Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang mana Allah tak akan timpakan sesuatu kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Sementara pula kita ni di dalam menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak ini, yang mana berada dalam Ramadan, dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita dapat melihat bahawa rasanya keadaannya masih lagi sama. Sebenarnya malahan fokus kita kepada ibadah itu sepatutnya lebih baik lagi, kerana kita berada di dalam ruang kawasan rumah kita bersama dengan keluarga kita, yang mana kita boleh mengajak ahli keluarga kita untuk berjemaah, beribadah bersama-sama, baik tarawih, baik makan berbuka puasa, sahur, kita tarawih, witir, kita mengaji, tadarus dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh jadikan alasan bahawa wabak ini menyebabkan kita susah untuk ibadah. Malahan lebih terbuka luas, mungkin sudah tiba masanya kita memberikan penekanan pada amal ibadah kita. Sebelum tibanya Ramadan Al-Mubarak, ada 3 perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, kita perlu minta ampun dengan Allah SWT banyak-banyak sebelum kita sebelum kita berada di dalam Ramadan ini sepatutnya. Kedua, kita berazam untuk tidak mahu mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan begitu juga yang ketiga, kita berazam untuk mempelajari hukum hakam berkaitan dengan ibadah yang boleh kita lakukan, baik ibadah wajib maupun yang sunat di dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga daripada semua yang mendengar pada hari ini, sebenarnya kita kena sedar bahawa ada juga yang pada bulan ini kita lihat ramai yang mula tanya macam mana ibadah, macam mana sebagai ketua keluarga tiba-tiba kena jadi imam, macam mana tiba-tiba nak kena mengaji dengan anak-anak, dengan keluarga sama ni, boleh mengelak-ngelak kata mengaji kat pejabat, semayang kat luar masjid. Tapi kali ini kita kendalikan sedikit sistem organisasi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, macam mana agaknya. Jadi itulah dilihat bahawa kita berusaha untuk mengejar satu yang disebut sebagai ibadah ni. Sebab kita akan tanya, kita mesti akan tanya, kita cakap, ya Allah, ibadah aku ni diterima ke tidak, betul ke apa yang aku buat ni? Selama ni kita confident ikut imam, kita yakin kita ikut imam tu betul dah. Tetapi bila kita sendiri jadi imam, kita jadi ketua keluarga, kita kena lead tadarus, kita kena lead solat sunat tarawih, solat wajib dan sebagainya. Jadi kita mula tertanya. Jadi persoalan yang ditimbulkan adalah bagaimanakah caranya untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Itu soalan yang penting juga. Bila sebut tentang kesempurnaan ibadah ini, ada 4 perkara yang tak dapat kita elakkan. Pertama, nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah kena ada ilmu, kena belajar. Tak tahu kena tanya. Jangan malu-malu. Sekarang banyak medium kita boleh tanya. Kuliah live ustaz-ustaz ni apa hari-hari.
Saya sendiri pun buat kuliah hari-hari, kuliah subuh setiap hari, yang mana anda semua boleh saksikan dalam Facebook saya. Begitu juga kita boleh menelaah buku-buku secara online, e-book pun banyak sekali. Kita boleh cek macam mana, apakah yang sepatutnya kita lakukan, macam mana solat ni, dia macam mana dari segi niat puasa, macam mana dari segi puasa, bagaimanakah puasa yang baik, bagaimana ibadah yang kita buat, sedekah ni macam mana, fidyah macam mana, zakat macam mana. Semua kita boleh belajar dengan ilmu. Itu pertama. Yang kedua, mesti ikhlas. Jangan letakkan dalam hati kita ni buat terpaksa. Jangan letakkan hati kita ni buat satu benda tu kata apa, dia dah anak-anak kan, anak-anak pandang apa pula kat aku. Bukan. Kita kena ikhlas betul-betul. Ikhlaskan hati kita dalam ibadah, nak capai kesempurnaan ibadah. Ketiga, tindak tanduk, perangai, sikap kita mesti ada perubahan yang lebih baik. Contoh, kita semayang, kita jadi imam, kita apa, tetapi kita gagal membawa watak akhlak yang baik tu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga penting. Begitu juga seterusnya daripada aspek yang keempat adalah dari segi niat. Inna a'malu binniat. Satu perkara bermula dengan niat. Jadi niatkan yang baik-baik, insya-Allah. Bila niat yang baik-baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bantu. Dan niat tu biarlah yang paling penting sekali, niat adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niatlah kerana Allah. Sebab apa? Bila kita niat kerana Allah, mudah-mudahan kita beroleh pahala ibadah. Sebab ibadah itu sendiri ada dua jenis ibadah, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah ibadah yang biasa kita lakukan, solat, angkat takbir, rukuk, semua ada tata cara dia. Umrah kita tahu macam mana caranya, puasanya macam mana, pada mula sampai habis macam mana, buka puasa pukul berapa, tempoh dia macam mana, semua kita tahu. Tetapi bila ibadah umum adalah apa-apa juga yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita lakukan niat kerana Allah. Itu sebabnya dalam bulan Ramadan Allah kurniakan satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan lebih kurang 83 tahun, 3 bulan, beberapa hari. Itu setelah kita convert kan lah. Jadi makna kata, satu malam tu, bayangkanlah kalau orang perempuan ni kita nampak perbuatan biasa, bangun pagi awal, kebanyakan suri rumah lah. Jarang ada jugalah sumi rumah, 2-3 orang. Sumi rumah ni suami yang tak bekerja di rumah. Sekarang ni ramai dah sumi rumah. Bila bangun awal, kita siapkan makanan sahur. Dan bila kita siap susun pinggan, kita masak dan sebagainya, buat air dan sebagainya, kita jemput suami dan anak-anak atau keluarga kita datang makan. Kita niat pagi itu kerana Allah. Bayangkanlah pada malam itu adalah malam Al-Qadar, dan kita niat kerana Allah. Bayangkan, kita beroleh pahala. Niat kita kerana Allah itu, kita beroleh pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuba kita bayangkan. Jadi oleh yang demikian, pada bulan Ramadan ini kita kena ingat, kita mengejar keberkatan, kita mengejar keampunan daripada Allah SWT. Kita juga mengejar supaya kita dibebaskan daripada siksaan api neraka. Jadi jangan kita buang masa, jangan kita biarkan peluang-peluang keemasan ini berlalu begitu saja. Ini peluang kita, buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk saya, anda, semua di mana jua anda berada. Rasanya cukup setakat itu. Jaga kepada semua warga USIM, kepada semua pelajar, kepada semua warga kerja USIM, dan kerja begitu juga anak-anak murid debat saya kan, pertubuhan persatuan debat di USIM, begitu juga anak-anak murid debat saya yang masih lagi berada di USIM ataupun yang telah pun bekerja dan sebagainya. Ingat, kita semua adalah manusia biasa. Dunia ini sementara sifatnya. Jadi anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Maka bersungguh-sungguhlah kita menggapai segala pahala yang ada, menjadikan amal ibadah kita yang terbaik pada Ramadan kali ini, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih banyak atas masa yang anda luangkan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.